Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya mulakan Tuan Nazir Masjid Kampung Sungai Lang Baru, seterusnya barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tok Guru, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri-Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Dif-Dif kehormat, ketua-ketua masyarakat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah subuh kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sehat ke sehat? Waras, alhamdulillah. Pertama-tama dan selamanya kita mengaturkan banyak-banyak rasa syukur pada Allah, kerana dalam jutaan manusia Allah pilih kita boleh duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Hingga ulama menyebutkan siapa kat dunia terpilih boleh duduk dalam majlis ilmu taman-taman syurga, insya-Allah dekat akhirat juga dia akan terpilih boleh duduk di taman-taman syurga. Tapi siapa kat dunia lagi tak terpilih, jangan mimpi dekat akhirat dia boleh duduk di taman-taman syurga Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah tajuk kita pada hari ini iaitu sabar menghadapi balak dan kesukaran. Oleh kerana kita masih lagi dalam pandemik COVID-19, ya, kita masih lagi diuji. Ni tuan-tuan pun sedang pakai mask ni pun kita diuji ni. Ya, nak bernafas ni pun ustaz kau main payah lagi kan. Itu baru satu lah, banyak lagi. InsyaAllah tajuk ni kita nak bincang. Tapi sebelum itu, kita nak mulakan dulu dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar, insya-Allah. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله صلوات الله وسلم عليه. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin, insya-Allah. Dia alhamdulillah Allah Taala pilih kita pada saat ini sedang menjadi manusia yang sabar. Sabar apa dia? Sabar di dalam melakukan ibadah. Kita duduk dalam majlis ilmu ini adalah ibadah. Siapa-siapa yang nakkan kebaikan, dia kena paksa diri dia. Jangan tunggu rela, jangan tunggu suka. Kalau tunggu rela, tunggu suka, sampai bila kita tak akan mendapat kebaikan. Suka dan rela, ikhlas, dia akan datang kemudian. Itu dia. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita paksa diri kita untuk bangun pagi, ya, kemudian kita datang untuk solat subuh berjemaah, kemudian kita dengar kuliah, ya, kita paksa ni. Kalau tak boleh je balik ni, balik temankan cucu tengok Doraemon dan sebagainya.
Tapi kita pilih untuk kita paksa diri kita duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Tuan-tuan, hadirin sekalian, kita duduk sejenak dalam majlis ilmu ini, Allah ganti masa kita yang lebih baik. Ini dia. Ada orang yang rasa dia macam baliklah, kerana nak dapat quality time dengan family dan sebagainya. Ya, dia tak tahu Allah akan gantikan masa kita ini sebab kita sedang memposisikan diri kita pada tempat yang betul. Hidup ni tentang pilihan. Nak pilih baik, buruk. Hidup ni tentang meletakkan diri kita di mana. Ada orang sekarang ni, ya, di kelab-kelab malam. Ya, tapi kita meletakkan diri kita menjadi manusia yang bermanfaat, menjadi manusia yang berkualiti. Menjadikan diri kita semakin bernilai. Ya, kenapa dia? Kerana ilmu ini dia seperti minyak. Ya, kalau kita dulu ada minyak tanah tu kan. Ya, yang mana ada pelita, apa kita panggil pelita tanah ke apa? Pelita tanah tu yang dulu-dulu tu kan. Ya. Dan setiap di antara kita ni, dia punya cahaya dia tu tak sama. Ada yang mana cahaya dia tu menerangi hanya untuk diri dia saja. Kalau dalam gelap, dia pergi kebun, pergi hutan, boleh dia saja. Kalau ramai-ramai ikut pun, tak boleh menerangi orang lain. Ada orang cahaya dia tu boleh menerangi ramai orang. Itu semua adalah hasil daripada pembelajaran. Semakin banyak ilmu yang kita ada, semakin banyak kita boleh berkongsi. Dan sebab itu kita duduk pada saat ini kerana kita ada anak, ada keluarga yang kita nak didik pada mereka supaya kita dapat apa dia? Kita dapat manfaat di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu kita ada pada saat ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, tajuk kita pada hari ini sabar. Sabar ini apa? Sabar maknanya menahan. Menahan diri daripada marah. Allah Ta'ala ni datangkan bebanan ujian ni macam-macam. Kadang-kadang sampai kita rasa tak tertanggung untuk menghadapi ujian. Betul ke betul? Daripada depan sampai belakang, kanan jumpa kiri, kiri jumpa kanan balik, macam-macam. Tuan-tuan sendiri ada ujian yang tersendiri. Saya tuan-tuan tak boleh nak ambil ujian tuan-tuan. Tuan-tuan juga tak boleh nak hadapi ujian saya. Setiap di antara kita ada bahagian tertentu. Orang ini ada bahagian dia. Dan hanya kita sahaja yang layak dan mampu. Contohnya kalau ada yang kena sakit jantung, tuan je lah yang mampu. Di antara adik-beradik yang lain, tak mampu. Allah Ta'ala bagi yang lain. Yang lain mungkin gawat. Yang lain mungkin kencing manis. Yang lain mungkin darah tinggi. Yang lain mungkin bukan penyakit tu. Penyakit lain, penyakit sakit hati. Sakit hati dengan jiran, contoh kan. Ya, ada je yang namanya. Dalam sebuah hadis sebut tidak baik orang yang tidak sakit dan tidak kurang hartanya. Tuan-tuan sakit ke tak? Kalau tuan-tuan sakit, bagus. Tak sakit, tak bagus. Kata Rasulullah. Tak baik orang yang tak ada sakit dan tidak kurang hartanya. Tuan-tuan bertambah harta ke berkurang harta? Kalau bertambah sentiasa, tak baik. Ya, ada hadisnya. Ya, dijawab oleh Nabi SAW, la khaira fi 'abdin la yazhabu maluhu wa la yasqamu jismuhu. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabbarahu. Tidak baik seorang hamba yang tidak habis hartanya, kata Rasulullah, dan tidak sakit badannya. Sesungguhnya Allah jika cinta kepada hamba, maka diujinya dengan balak, dan bila telah ditimpa balak, maka Allah memberinya kesabaran. Kita ni tuan-tuan dekat dunia ni bukan untuk kumpul-kumpul harta biar jadi banyak, tak. Kita disuruh kumpul untuk membelanjakan harta kita ke jalan Allah. Sebab itu tak baik orang yang hari-hari dia kumpul biar banyak. Habis pencen je, dia beli tanah dekat Kelantan 100 hektar contoh. Tanam nenas biar banyak lagi. Nak biar banyak. Infak tak ada. Ya, hari-hari tengok Maybank to you, tengok baki. Tambah, seronok. Dengan tambah, meninggal dunia, menyesal. Kenapa dia? Kerana tertinggal amalan yang sepatutnya bawa ke negeri akhirat. Harta yang banyak menjadi bebanan. Bebanan kenapa dia? Dekat akhirat, dia akan dipertanggung, dah kena jawab di hadapan Allah satu-satu harta tersebut. Allahu Akbar. Ini dia. Sebab itu tidak baik orang yang mana tidak kurang hartanya. Tuan-tuan kalau duit berkurang kerana sedekah, tuan-tuan sedang menukarkan nilaian harta tuan-tuan kepada nilaian akhirat. Allahu Akbar. Jutawan akhirat. Dunia jutawan lah. Tapi dekat akhirat pun bertambah lagi jutawan. Ini yang kita nak. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Ya, nak bagi tahu sedekah ini itu juga sabar. Ada orang yang mana dia bersabar, ya, dia bersabar dalam melakukan ibadah. Dia sedekahkan duit dia. Orang yang tak sabar, dia tak nak sedekah. Dia sayang harta dia. Tuan-tuan, saya semalam saya kuliah di Pulau Indah.
Habis je kuliah, ada haji tu tarik saya. Kan? Tak nak tanya soalan. Musim Covid ni pun tarik saya. Kan? Kenapa tuan? Mana lagi bagus? Sedekah kat masjid ke sedekah dekat mak tahfiz? Dia kata dua-dua baik. Yang penting pada ikhlas. Sebab yang sampai bukan sedekah, yang sampai tu adalah niat kita. Tuan-tuan, kalau tak ikhlas tak sampai. Walaupun bagi 1 juta. Tapi niat je pun tak boleh. Tak bagi langsung. Niat je, ustaz saya niat je nak sedekah pun tak boleh juga. Kan? Memanglah kena sedekah. Tapi yang paling penting tu niat tu. Niat tu. Sebab yang sampai tu adalah apa dia? Adalah pahala. Ya, yang mana berdasarkan pada niat kita. Ini dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala mereka tanpa hitungan banyaknya. Banyak. Allah Ta'ala bagi pahala ni ya mengikut dua. Pertama sekali syukur, kedua sabar. Sebab tu iman terbahagi kepada 60 hingga 70 bid'un wasitun, cabang. Dan terbahagi kepada dua bahagian besar, syukur dan sabar. Lepas tu siapa yang syukur, dia dapat pahala syukur. Siapa yang sabar, dapat pahala sabar. Lepas tu dalam hidup ni, Allah Ta'ala ni, kan kita pancing Allah kan. Ya Allah bagi motorwi suku misalnya. Mudah-mudahan dengan motorwi suku boleh pergi masjid surau. Dah dapat tak? Tak ada pergi. Tak nampak petai hidung. Ya? Allah Ta'ala bagi nikmat, gagal bersyukur. Allah Ta'ala bagi motor, kenderaan, tak datang surau masjid. Lalu Allah Ta'ala uji. Dia punya motor bisuku dicuri karo maling. Dicuri. Lalu ketika itu Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar. Tak sabar pula sumpah seranah 7 keturunan. Ya, siapa curi ni memang aku tak halal sampai 7 keturunan. Nampak tak? Tuan-tuan, pahala apa nak dapat? Dibagi nikmat tak bersyukur, diuji tidak bersabar, lalu pahala apa yang kita nak dapat daripada Allah? Macam itulah hidup kita. Waktu kita sihat, kita tak manfaatkan jasad kita ni perkara kebaikan. Kita tak datang surau masjid, tak gunakan untuk baca Al-Quran, untuk solat duha, untuk puasa Isnin Khamis. Ya, dengan kita bekerja pagi siang malam, lalu hasilnya dapat duit tak disedekahkan. Lalu Allah Ta'ala bagi sakit. Pun mengeluh juga. Ya, tak sabarnya kita. Lalu pahala apa yang kita nak dapat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ini Allah Ta'ala jadikan hidup ini dua perkara. Allah Ta'ala bagi nikmat supaya syukur, Allah Ta'ala tarik supaya kita boleh sabar. Ini dia. Dan sabar ni tuan-tuan ada 4. Sabar pertama, sabar ketika mana kita beribadah. Yang kedua, sabar menghadapi ujian. Ujian macam-macam lah. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Confirm, pasti Allah Ta'ala akan uji bebankan kita dengan ketakutan, kebimbangan, khauf, wa naqsin minal amwal, kurangnya harta, wath thamarat, kurangnya hasil, wa basyiris sabirin. Beri berita gembira pada orang sabar. Ustaz, apa ni? Saya tengah sedih-sedih ni. Apa berita gembiranya? Berita gembiranya adalah Allah nak hadiahkan syurga. Tuan-tuan, setiap kali Allah Ta'ala ambil daripada kita, Allah pasti akan ganti. Seperti mana yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bila kita diuji, doanya, Allahumma ajirni fi musibati. Allahumma ajirni. Kan kita biasa sebut, diganjar. Orang jauh-jauh lah. Orang ni, bila diuji, sik diganjar. Maksudnya Allah Ta'ala masih sedang memberi dia pahala. Sebab itu Allah bagi ujian, sik diganjar. Ya, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah beri ganti di setiap musibah. Maknanya tuan-tuan, setiap kali Allah Ta'ala ambil, mesti Allah Ta'ala akan bagi ganti. Haji, isteri meninggal tak sedih Haji? Ustaz, dah ada yang tunggu Ustaz. Contoh, ya. Nak bagi tahu apa dia? Ya, ada di antara kita yang mana dia bersedih kerana dia tak faham tentang apa dia? Dia tak faham tentang kefahaman Islam yang jelas. Bila dia belajar, datang kuliah, hidupnya semakin baik. Kerana Islam memberikan kebahagiaan. Islam menyusun kehidupan. Islam dia memberi keadilan, menghalang kezaliman. Bila kita faham tentang Islam, bila segala ujian yang berlaku ni, dia jadi relax, jadi tenang. Haji tak ada sedih ke Haji?
hidup haji ni dengan penuh dengan ujian yang banyak. Ustaz, berapa nak sedih? Ujian inilah yang menyebabkan saya dapat pahala sabar. Ujian inilah yang menyebabkan mudah jalan saya masuk ke syurga insya-Allah. Ujian inilah yang menyebabkan gugur dosa saya. Ujian ini Allah Ta'ala nak angkat darjat saya. Ujian ini memberi ruang muhasabah. Ujian inilah yang menyebabkan saya tidak sombong di dunia ini. Allah. Sebab apa? Kita mengatur program kan? Kita meeting 2, 3, 4 kali kan? Ya? Tapi bila berlaku program, ada kecacatan, ada kelompangan, ada kekurangan. Tujuannya supaya kita tidak mendabik dada. Bila kita sebagai bos punya program memang cantik, memang perfect, memang sempurna. Bukan kaleng-kaleng bos. Macam mana bos atur ni? Bila kita tak ada ujian, kita akan kata apa dia? Well. You know me. Kau tak tahu ke? Bos ni kan memang keturunan cerdik pandai. Belajar tu dekat University Oxford. Ini memang kemahiran saya. Kita jadi sombong kan? Nampak? Bila kita, Allah Ta'ala tak bagi ujian, kita akan jadi sombong. Betul dalam anak-anak kita bila 5 orang, ada seorang yang tak nak dengar cakap. Ada 2 orang, 3 orang misalnya. Supaya kita tidak berlaku sombong. Ya, dalam hidup kita ni kan, jasad kita ni pun ada kekurangan. Ya, sifat kita ada kekurangan. Yang program-program atau perkara-perkara yang kita kendalikan ada kekurangan. Tujuan supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Ini dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala sebut, Nabi bersabda, Innar rajul la takuna lahu darajah indallah la yablughuha bi'amalihi hatta yubtala bi bala'in fi jismihi wa yablughuha bidzalik. Sesungguhnya ada kalanya Allah telah menyediakan suatu darjat bagi seseorang tetapi tidak dapat dicapai dengan amalnya sehingga diuji dengan bala yang menimpa pada jasmaninya, maka tercapailah dengan itu. Tuan-tuan, ada tatkala mana Allah Ta'ala ni nak bagi satu darjat kepada tuan-tuan. Tapi apa dia? Tapi tidak akan tercapai dengan amalan tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang pun tak boleh capai darjat tersebut. Tuan-tuan sedekah pun tak boleh capai. Melainkan dengan apa dia? Tuan-tuan diuji dengan bala yang ditimpa pada jasmaninya, maka tercapailah dengan itu. Allahu Akbar. Sebab itu adanya sakit tuan-tuan, sakit. Ya, gout, cimani, darah tinggi, asma, batuk, sesemua 3 serangkai datang. Kenapa apa dia? Kerana ujian pada jasmani tuan-tuan itu, yang mana tuan-tuan akan dapat satu darjat yang tidak akan tercapai melalui amalan tuan-tuan selama ini. Allahu Akbar. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan mengeluh. Ya, bila duduk, ya, Allah Ta'ala bagi sakit tu, itu maknanya apa dia? Itu maknanya Allah Ta'ala sedang sayang pada kita. Ini yang tadi kita sebut tu kan, tidak baik orang yang mana tidak kurang hartanya dan tidak sakit badannya. Jismi. Ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sabar ini, sabar menahan sabar dalam melakukan ibadah, sabar dalam menghadapi ujian. Yang ketiga, sabar ya apabila apa dia? Ya, menahan diri daripada melakukan maksiat, dan yang keempat, sabar ya apabila mendapat nikmat. Ya. Baik, yang ketiga, sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Setiap di antara kita ada yang namanya apa dia? Kelemahan tertentu. Ada kelemahan pada mata, ada kelemahan pada telinga, ada kelemahan pada mulut. Yang mulut biasa perempuan kan, pop, membawang kan. Laki pun lebih kurang lah. Ya. Sama je. Cuma nak bagi tahu apa dia? Setiap di antara kita ada kelemahan. Ya. Dan inilah cabaran kita. Cabaran masing-masing. Ada yang kelemahan dia, ya. Habis dah jadi bapa orang pun main PUBG lagi, Mobile Legend. Ya. Kelemahan dia, anak-anak nangis buat dek je. Pergi dekat orang tamu main PUBG, isteri tengoklah, hai. Ada yang ya tak bekerja. Ya. Tidur aje memanjang suami. Yang kerja isteri. Ada macam-macam kelemahan-kelemahan. Setiap di antara kita ni ada kelemahan tertentu. Ya, kita kena sabar dengan ujian Allah berikan pada kita. Dengan apa dia? Dengan sabar bukan bermakna kita geletak, duduk diam je. Haji sakit, tak apalah, sabar. Pergi hospital, tak payahlah, sabar. Tak, sabar maksudnya berusaha untuk keluarkan diri kita daripada kepompong. Ya, kecelakaan, kebinasaan kepada kepompong kebaikan. Ya, maknanya apa dia? Maknanya kalau kita rasa kita lemah, kita kena berusaha. Tuan-tuan sekarang berusaha untuk baiki diri, mendekatkan diri pada Allah dengan duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan, hasil nombor 2. Yang pertama, usaha. Hasil nombor 2. Hasil Allah yang bagi, tanpa usaha Allah boleh bagi. Yang penting usaha. Allah tengok memandang usaha tuan-tuan. Ya, ikhtiar.
Allah mandang ikhtiar seseorang itu. Ya, kerana yang bagi rizak Allah bukan kita. Kalau penilaian kita, kamu usaha kurang, macam mana nak dapat banyak? Tapi pada Allah Ta'ala tahu kemampuan kita kan. Orang lain boleh lebih sebab dia ada kemampuan lebih. Kita lemah macam mana? Saya bagi contoh dalam bab sedekah. Orang lain bolehlah bagi 1 juta, dia ada 1 juta, saya tak ada 1 juta. Macam mana nak bagi 1 juta? Jangan risau. Allah pandang usaha kita. Kita tetap ada sikit ni, bagi yang sikit ini. Ada banyak, bagi yang banyak ni. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bila kita faham tentang ni, kita akan terus bersemangat melakukan kebaikan. Kerana kebaikan itu adalah di mana posisi kita berada. Dan kebahagiaan itu juga di mana posisi kita berada. Apa maksudnya? Tuan-tuan, kadang-kadang kita teruji dengan apa dia? Teruji kesabaran kita dengan kita banyak melihat. Kita naik motor, round kampung, kita tengok orang ni beli motor baru. Motor besar. Teruji iman kita. Ya, apalah aku tak dapat macam dia. Naik lagi, tengok ada orang ni rumah 4 tingkat. Teruji lagi gitu. Apalah aku ni tak macam dia. Aku rumah sewa je. Teruji. Yang perempuan pula, yang jenis menanam pokok bunga, teruji juga. Tengok pasu-pasu pokok bunga kawan-kawan lain. Ini besar-besar pasu-pasu dia ni kan. Teruji. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, bahagia di mana posisi kita berada. Kita tak boleh paksa diri kita untuk macam orang lain dan orang tak boleh paksa diri kita untuk macam dia sebab kebahagiaan kita tak sama. Tak sama. Dia memang tu kebahagiaan dia. Kalau kita rasa kita nak macam tu, kita tak akan capai kebahagiaan. Saya bagi satu contoh cerita ni lah, cerita je. Tapi tuan-tuan cuba ambil pengajaran. Ada makcik jual nasi lemak. Okey? Dia jual nasi lemak. Kemudian ada orang yang pakar motivasi dalam bidang ekonomi. Ya? Datang. Makcik jual nasi lemak? Ya. Berapa ringgit makcik boleh dapat sehari? RM20. RM20 aja makcik. Jom, join. Saya punya marketing saya. Saya ada kelas. Makcik join. Ya. Sekarang kami akan ajar macam mana makcik boleh dapat sale satu hari RM1,000. Okey? Nanti makcik masukkan kat Food Panda, Grab Food dan sebagainya. Makcik boleh dapat untung. On tak on? Makcik tu fikir kejap. Ya, makcik tu selamba kata tak on. Kenapa makcik? RM1,000 banyak ni. Makcik tu kata apa? Kamu jangan rampas kebahagiaan makcik. Kenapa pula? Dapat RM1,000 banyak, makcik bahagia. Makcik nak beli gelang daripada sini sampai sini pun boleh. Tak. Makcik walaupun dengan RM20 satu hari, tapi makcik boleh solat duha, sempat pergi kuliah duha, boleh solat subuh tadi dengan suami jemaah, boleh bersama dengan cucu-cucu dengan RM20, alhamdulillah makcik happy dah. Kalau makcik satu hari RM1,000, pukul berapa makcik nak bangun? Silap-silap tak tahajud dah, nak siapkan 1,000 bungkusan satu hari nasi lemak macam mana? Contoh kan? Kalau 1,000 makcik nak kena dapat, macam mana makcik nak pergi kuliah duha? Nak bersama dengan cucu macam mana? Kamu tak rampas kebahagiaan makcik. Ni orang yang faham. Maksudnya, tuan-tuan, tak salah nak mengubah nasib kita kepada yang lebih baik. Tapi, jangan sampai dia meragut, merampas kebahagiaan yang kita dah ada pun. Ni tuan-tuan, duduk dalam majlis ilmu, dalam jutaan manusia, ramai orang yang mana dia mengejar sesuatu yang banyak dan terus banyak, sehingga mereka tak sempat untuk menikmati harta yang mereka dapat. Haji, kita tahu dia kaya ni. Haji, dah makan, tak sempat. Busy ni. Dah tengok anak bini, tak sempat. Malam tadi tidur tak? Tak sempat. Kenapa tak sempat ni? Nak uruskan 1.6 bilion. Apa benda ni? Ada projek nak bina jembatan contoh kan. Memanglah dia seronok. Itu kebahagiaan dia lah. Duit dapat, duit banyak. Nak uruskan 1.6 bilion. Tapi dia tak sempat makan. Tak sempat tengok anak. Tak sempat tidur. Dia tak sempat menikmati hartanya. Dia cuma nampak duitnya banyak. Dia mati, dia dapat apa? Allah. Betul ke betul? Tuan-tuan, ni realiti kehidupan kita. Sebab itu kita bahagia ni di mana posisi kita berada. Ya, kita nampak orang lain macam tu. Teruji kita. Padahal kita dah bahagia dah, kita dah okey dah. Kalau kita sembang dengan dia lebih cemburu pada kita. Dia sembang dengan kita kan. Haji dah makan? Dah. Haji dah tidur? Dah. Allah Haji. Haji tak ada duit, boleh makan, boleh tidur, boleh tengok anak bini. Saya ada duit tak boleh makan. Macam mana? Kerana sibuk. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Allah sayang kita. Allah Ta'ala tahu di mana posisi kita yang sepatutnya berada. Tuan-tuan, janganlah jealous. Ya, tengok orang lain tu hebat dan sebagainya. Itu rezeki dia.
Rezeki tak pernah salah alamat, tuan-tuan. Ya, yang salah tu pos laju tu. Rezeki tak pernah salah alamat. Nak begitu sebab apa tak? Sebab apa? Sebab rezeki kita bukan baru ditulis semalam. Bukan baru ditulis tahun lepas. Tapi telah ditulis sejak azali. Tinta menulis telah kering pun. Allahu Akbar. Sebab itu jangan dengki-dengki, jangan sedih-sedih. Kita buka aja kemah dekat depan jalan ni, niaga store burger. Buka store burger tu meniaga burger. Tiba-tiba kawan pun buka juga sebelah. Orang Melayu kan, biasa dengki-mendengki ni kan. Kenapalah kawan pun buka sebelah juga. Ya, tuan-tuan, memang dia baru rancang minggu lepas nak buka. Tapi soal rezeki bukan baru dirancang semalam. Ya, kalau biasa kita dapat RM1,000, tiba-tiba dia buka dapat jadi 500, dia tak pernah ambil duit kita. Rezeki kita bukan baru ditulis semalam dua. Faham tak, tuan-tuan? Kita saya ni. Ya, rezeki tuan-tuan sekarang ni boleh duduk dalam majlis ilmu ni pun bukan baru ditulis semalam. Semuanya inilah namanya takdir. Siapa yang yakin, hatinya tenang. Itu soal rezeki. Soal ujian macam tu juga. Soal ujian. Tuan-tuan keluar ni, ada orang langgar, boom. Baru balik kuliah ni kan, senyum je. Haji tak marah ke? Saya tersilap ni, ngantuk. Tak. Kenapa Haji tak marah? Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagi kamu syurga. Allah hadirkan kamu untuk uji saya, untuk bagi hadiah syurga dekat saya. Takat motor Wisuku saya punya sayap ni saya boleh ganti berapa ringgit sangat. Tapi syurga lagi mahal yang sepatutnya saya perlu sabar dan saya boleh dapat. Allah Ta'ala jelaskan kan di dalam Al-Quran tadi, surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar diberikan pahala mereka tanpa hitung. Tak terhitung banyaknya. Tapi satgi keluar tengok macam mana. Boleh sabar ke ataupun sumpah 7 keturunan? Oh ni apa lah, tak nampak. Jadi Ustaz macam mana? Saya dah dengar kuliah-kuliah ni. Tapi waktu diuji tu, darah tu naik terus. Jawapannya, nak sabar ni tuan-tuan. Pertama sekali kena selalu kena ujian. Itu ayah-ayah ni, bila saya pancit kena ujian, relax je. Sebab apa? Dah biasa dah. Orang dah biasa je lah. Kan? Sebab itu orang yang biasa kena ujian berat ni, bila kena ujian kecil-kecil ni biasa. Tengok anak-anak kita. Allah jatuh sikit nangis. Sebab tak biasa je. Tak biasa sakit. Tak biasa luka. Padahal luka tu sikit je keluar. Tak ada. Jauh dek. Luka tu kat kaki. Jauh daripada nyawa. Ingat luka kat leher tu je lah kot. Kan? Nangis. Sebab apa dia? Sebab tak ada pengalaman ujian yang banyak. Sebab itu Allah Ta'ala ni bila uji nak matangkan kita. Sebab itu semakin banyak ujian itu, kita semakin matang, kita semakin sabar. Itu nombor satu. Yang kedua, nak bagi kita boleh sabar, kita kena sangka baik pada Allah. Memanglah yang langgar tu orang. Tapi hakikat ujian tu datang daripada Allah. Allah nak melihat kesabaran kita. Allah uji kita bukan nak ukur iman kita, tapi kita sendiri sedar diri. Iman kita kuat ke tak kuat. Allah dah tahu dah iman kita tinggi mana. Itu dia. Yang ketiga, bila Allah Ta'ala uji kita, kita nak kuat bagaimana? Kita apa dia? Kita kata pada diri kita, la'allahu khair, mudah-mudahan baik. Kerana tak ada satu pun peristiwa yang berlaku dalam hidup, dia memberi apa dia? Dia memberi satu perkara yang sia-sia. Semuanya ada hikmah. Maknanya kalau Allah Ta'ala jadikan tu, semua ada hikmah dia. Mungkin bukan sekarang. Tuan-tuan ni, dulu main dari masa sekolah rendah. Aku tak akan kahwin dengan si Leha. Takkan. Tengok sekarang ni, dah berkahwin dengan Leha, dah bercucu, beratur dah. Bahagia je. Sebab banyak benda yang kadang-kadang kita tak sangka. Dan kita tak nak pun ianya berlaku. Tetapi ia telah pun berlaku. Dan ianya menghasilkan hikmah yang banyak dalam hidup kita sendiri. Ya, sebab itu tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian. Ya, orang mukmin ini dalam sebuah hadis, mafhumnya sangat ajaib. Kerana dalam hidupnya semua baik. Apabila mendapat nikmat, dia bersyukur. Apabila dia uji, dia sabar. Ya, keduanya baik sebab apa dia? Memberikan pahala kepada kita. Betul hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Setiap di antara kita mempunyai bakul, kasut, ujian yang berbeza. Ustaz bolehlah cakap, ustaz tak kena, ustaz tak duduk dekat kasut saya, ustaz tak tahu. Ya, saya tak tahu. Tapi Allah Ta'ala sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebani seseorang itu melainkan sesuai mengikut kemampuan dia. Ya, tuan-tuan, dalam hidup ni
Saya semalam makan kat warung. Ya. Makcik tu kata, "Ustaz, saya kerja warung je, tak apalah, janji halal." Yalah, ini je pun yang saya boleh Ustaz. Nak kerja akaun tak boleh tu dia. Nak jadi accountant tak boleh tu dia. Ini je yang saya boleh. Ya, Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Ya, tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan suruh jadi accountant, bukan bidang kita ni, suruh kira-kira ni, juta-juta punya duit. Agak-agak boleh tuan-tuan. Saya pun tak boleh. Allah Ta'ala tahu kebahagiaan kita. Tapi ada orang jenis suka mengira. Dia nak jadi accountant, dia suka kira, dia suka kira-kira duit-duit, angka-angka tu suka tak, dia suka pening. Saya tak suka pening. Contoh kan. Jadi ada bahagian ujian masing-masing. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita bila bersangka baik pada Allah, hidup kita akan jadi tenang. Jadi seronok dalam hidup kita. Apa pun berlaku dalam hidup. Balik-balik rumah ni nanti kan, kita tengok tai berak, kucing berak dekat depan rumah kita. Dia marking. Kucing ni kalau berak ni, dia bukan berak sekali. Dia dah marking. Marking dia dah tanda lah. Besok nanti dia berak lagi tempat sama, berak lagi. Aku rasa tak bela kucing. Tengok ni, perhati kucing jiran. Mula geram dengan jiran. Pandai bela kucing. Berberak kat tempat aku. Marah kan? Tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi pahala sabar tu. Tuan-tuan balik, tuan-tuan tak cakap banyak, tuan-tuan ambil sabuk kelapa, tuan-tuan bersihkan. Tuan-tuan dapat pahala, bighairi hisab, tidak terhitung banyaknya. Allah hadiahkan kucing datang rumah tuan-tuan nak bagi tuan-tuan pahala. Sebab Allah Ta'ala sayang pada tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu kita kalau mati hari ini, tak tahu lepas ke tak lepas siksaan kubur. Tak tahu lepas ke tak lepas titian sirat. Tak tahu lepas ke tak lepas di mahsyar Allah. Tak tahu lepas ke tak lepas pada mizan Allah. Allah jadikan ujian, Allah Ta'ala nak gugurkan dosa kita, angkat darjat kita, mudahkan jalan masuk ke syurga Allah. Nampak? Dalam hidup ni tuan-tuan, banyak perkara yang kadang-kadang kita sangka ianya buruk, tetapi rupa-rupanya ianya baik untuk kita. Ini tuan-tuan. Itu kita segeram tadi, sabar, selesai. Masuk rumah tengok tu dah isteri kita masak hari ni tak pernah-pernah. Tiba-tiba masak lemet. Masak apa lagi? Ya, masak nasi lemak. Masak apa lagi? Ya, masak ketewel. Terangkat kita. Alhamdulillah, syukur. Dapat pahala syukur. Senang kan dapat pahala? Ni orang yang positif. Tenang, ya. Boleh bangun pagi, dengar kuliah, ya. Inilah orang-orang yang mana ahli-ahli syurga. Macam ni lah. Tuan-tuan nak tahu tak ahli syurga kat mana? Ni dalam masjid ni. Ahli syurga dia boleh dilihat di dunia lagi. Kalau tak boleh dilihat di dunia, ya. Kalaulah ahli syurga tu tak wujud, buat apa syurga dicipta? Ya, maknanya ada ahli syurga tu. Siapa tuan-tuan lah? Tanda-tanda ahli syurga datang masjid. Tanda-tanda ahli syurga. Amin insya-Allah. Ya, jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, baik. Awwalu ma yud'a ila al-jannah al-hammaduna lillah alladhi yahmaduna fi sarra' wad dharra. Pertama-tama orang yang dipanggil untuk masuk syurga adalah orang yang selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, dan kesenangan dan kesukaran atau kesusahan. Orang yang mula-mula sekali dipanggil masuk syurga adalah orang yang dia bersyukur ketika mana dia diuji oleh Allah. Pelik kan? Tuan-tuan, tadi saya dah sebut, cara kita bersyukur dengan ujian adalah dengan apa dia? Dengan melihat orang yang lebih susah daripada kita. Haji sakit lutut, alhamdulillah. Kenapa cakap alhamdulillah Haji? Alhamdulillah Ustaz. Walaupun sakit dengkul macam ni, sakit lutut macam ni, boleh datang masjid. Alhamdulillah lah Ustaz, sakit lutut macam ni pun, ya, okey lagi berbanding orang-orang lain yang lumpuh tak boleh terus nak berjalan. Itu maksudnya bersyukur di atas ujian. Ini dia. Ya. Kalau maknanya dalam hidup ni, kalau tuan-tuan rasa kita ni susah, ada orang lebih susah. Kalau lah orang tu lebih susah, ada orang lebih susah daripada dia. Itu maknanya cara bersyukur dengan ujian. Orang yang bersyukur dengan ujian adalah orang yang mula-mula sekali dipanggil oleh Allah masuk ke dalam syurga. Ni tuan-tuan. Tuan-tuan ada diuji apa? Rabun. Ada orang buta. Sakit lutut. Ada orang tak ada kaki. Nampak? Sebab itu, dalam hidup ni, bila kita semakin belajar, faham agama, kita mula bersangka baik terhadap Islam, terhadap Allah, terhadap kehidupan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Allahu Akbar.
Dan yang paling kita jelas bersangka baik itu, keputusan itu akan dapat apabila dekat akhirat nanti. Kita doa hari-hari ni. Doa ustaz, satu pun tak dimakbulkan. Minta kahwin lagi tak kahwin pun sampai sekarang. Contoh. Ya, nak dapat rumah baru tak dapat pun. Tuan-tuan, doa-doa mana yang doa-doa tuan-tuan minta tak diperkenankan di dunia, lalu diperkenankan dekat akhirat, tuan-tuan akan lihat Allah ganti yang jauh lebih besar. Sampai bila dekat akhirat nanti tuan-tuan akan cakap, kalaulah besar begini pahala yang kau gantikan ya Allah, aku tahu dekat dunia dulu satu pun jangan kau makbulkan. Allah. Tuan-tuan minta iPhone 13, berapa ribu sangat. Minta motor Wisuku, berapa ribu sangat. Tak dapat di dunia, Allah gantikan dekat akhirat. Subhanallah. Gantian di akhirat memang bukan kaleng-kaleng lah ceritanya. Memang banyak lah ceritanya. Sebab nilaian akhirat. Itu tuan-tuan jangan sedih. Hari-hari doa ustaz. Hari-hari dah doa dah. Tak dapat-dapat. Jangan sedih. Dapat. Cumanya dalam 3 perkara. Pertama, dapat terus. Cash and carry. Dapat bawa balik terus kita minta. Yang kedua, ditangguhkan sekejap. Mungkin bukan sekarang. Waktu yang layak. Waktu yang sesuai. Untuk kita dapat. Yang ketiga, Allah Ta'ala tangguhkan di akhirat. Itu yang terbaik. Ya, jadi saya rasa tuan-tuan, itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan yang sikit itu memberi manfaat kepada kita. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sabar di dunia dan juga ya di akhirat insya-Allah. Mari kita sama-sama tadahkan tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlonggok tinggi banyak, dosa yang kecil maupun dosa kami yang besar. Ya Allah, kami yang berdatangan ini api laita, ya Allah. Api laita pun kami tak sanggup menahan panas. Macam mana kami perlu menanggung peritnya, pedihnya saat api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Kami yang berdatangan ini, ya Allah. Kami bakal jenazah. Kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami yang entah bila. Mungkin pagi ini, mungkin malam ni, mahupun esok, mahupun lusa, ya Allah. Ya Allah, tak kala mana kematian itu datang, sudilah anak-anak kami uruskan jenazah kami. Mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu, ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya untuk solatkan kami, iringi kami kubur-kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat, ya Allah. Langkah demi langkah sorang-sorang tinggalkan kami. Jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kalajengking dan ular. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya, ya Allah. Ya Allah, kami yang sakit sembuhkan penyakit kami, ya Allah. Kami yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami sebelum ajal maut menjemput, ya Allah. Ya Allah, kami yang berdatangan ini, ya Allah. Sekiranya ada anak, jadikan anak kami anak saleh dan salehah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang baik datang daripada Allah, kelemahan atas diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.